Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. PDPR bagi grup B minggu ini kita teruskan walaupun awak di rumah. Cikgu harap semuanya sihatlah. Walaupun di rumah kita masih lagi teruskan pengajaran, pembelajaran secara PDPR. Okey. Untuk unit 1. Hari ini kita akan masuk unit 1. Tulisan yang warna hitam ni adalah nota Nota ni awak kena salin. Salin di dalam buku. Sediakan satu buku tulis dan letakkan perkara buku tu nota matematik. Jadi buku tulis ni khas untuk nota saja. Setiap kali kita ada nota, kita akan gunakan buku tulis nota matematik. Saya tak nak awak campur-campur tulis nota dalam banyak-banyak buku lain. Saya tak nak. Saya nak satu buku je. Okay, kita terus masuk. Unit 1 nombor bulat dan operasi asas untuk hari ini. Sangat mudah kita nak belajar macam mana cara menyebut nombor dalam perkataan ataupun menukarkan daripada perkataan tukar balik kepada nombor. Okey, contoh ni 45,000. Sebelum kita nak belajar menyebut nombor dengan betul, sangat penting adalah nota B. Nota B ini mengenal nilai tempat dan juga nilai digit. Contoh cikgu ada 21,917. Kamu perhatikan 7 ni nilai tempatnya sah. Ni atas ni nilai tempat. Yang atas ni semua nilai tempat. Dan yang digit-digit di bawah ni ialah nilai digit. Jadi perhatikan satu-satu. 7 ini ialah tempat sah. Dan nilai digitnya ialah 7. Dan 1 ini nilai tempatnya 10. Dan nilai digit dia ialah 10. 9 ini nilai tempatnya 100. Dan nilai digitnya ialah 900. Dan 1 di sini nilai tempatnya 1000. Nilai digitnya ialah 1000. Dan yang terakhir 2 ini nilai tempatnya 10,000. Dan nilai digitnya ialah 20,000. Jadi ini kamu salin nanti di dalam nota. Kita perhatikan 45. Bayangkan kalau nak sebut depan kan. Satu lagi cikgu nak kamu ubah cara kamu menulis. Wajib kita jarakkan di antara nilai tempat ratus dan juga ribu. 10, ratus, jarakkan antara ribu dan juga ratus kita kena jarak. Supaya mudah untuk kita menyebut nombor. Contoh, kalau nak sebut contoh soalan nombor 1 ni, saya suka awak yang mana yang tak berapa mahir lagi menyebut nombor. Bayangkan nombor yang belakang ni tak ada dulu. Dia jadi 45. Awak kan nampak 45 kan? Jadi mudah nak sebut. 5 ini adalah nilai tempat ribu dan 4 ini ialah 10,000. Masing-masing mempunyai perkataan ribu. Jadi cara nak menyebut ribu itu ialah apabila kita jumpa di tengah-tengah ni. Lepas kita dah sebut yang terakhir di tempat ribu, baru kita sebut ribu tu. Maksud cikgu kat sini 45,000. Kalau yang ini kita tutup kan. So cara nak sebut 80,000. 45,000. Kalau ada satu nombor je, contoh macam satu nombor je. Katalah ada satu nombor. Yang ni yang awak belajar masa tahun lepas, masa darjah 3. Kalau ada satu nombor je di depan, 10, ratus, ribu. Maknanya 5,000. 45,000. Kalau awak tutup ni, kalau tutup ni, maknanya di sini ialah 5,000. 5,000 berapa? Nanti saya ajar yang di kotak yang kita tutup ni pula. 45,000. 80,000. Macam tu Jadi, bayangkan awak tutup yang belakang. 45,000. Jadi, yang tinggal di belakang ini 213. Jadi, ini cara menulisnya. 45,213. Satu lagi contoh. Contoh kedua.
80,902. Sebab bila awak tutup yang depan ni pula, kalau awak tutup depan, yang belakang awak hanya nampak 902. Jadi macam tu. Mudah nak menyebut nombor dalam perkataan. 80,902. 80,902. Jadi tugasan awak menulis nota semua ni. Yang ni yang ini. Salin di dalam buku nota matematik. Okey, seterusnya. Ini adalah buku teks pada muka surat 1. Dia tunjukkan beberapa contoh-contoh skor murid-murid dalam kuis Kahoot. Okey, kalau skor Afani, tengok Afani berapa? 15. Bayangkan 3 belakang ni tutup. Awak nampak 15. 15,216. Nitya punya skor. Skor ni maksudnya markah ya. Markah Nitya 13,701. Ben Leong 20,004. Dia tak ada ratus, dia tak ada puluh. Jadi 20,004. 9,800 untuk skor Ramli. Dan perhatikan bagaimana di sini dijarakkan antara ribu dan juga ratus. Jarakkan sikit. Ribu, ratus. Ribu, ratus. Ribu, ratus. Okey. Kemudian, bagaimana kita nak sebut nombor ni? Ada 1, 3, 7, sifar 1. Kalau ditulis dalam bentuk nombor, dia ialah 1, 3, jarakkan sikit, kemudian baru letak nilai tempat untuk ratus, puluh dan juga sah. Okey. Kalau dalam bentuk nombor, yang betul macam ni. Ya. So, jarakkan antara ribu dengan ratus. Masa menulis dalam buku tulis kotak-kotak nanti, jarakkan. Okey, jarakkan sedikit. Tak perlu letak ni darjah 4, tak perlu letak satu nombor satu kotak. Tak perlu. Contoh macam ni. Cikgu nak ajar. Sekejap. Okey, kalau kamu buat kotak-kotak, ini bayangkan buku kotak awak kan. Kalau awak menulis nombor dalam buku kotak awak, tak perlulah awak letak satu nombor satu kotak, satu nombor satu kotak. Biasa masa darjah 3 awak buat cara macam tu kan. Ini dah naik tahun 4, dah besar sikit dah kakak-kakak abang-abang. Cara menulis contohnya kalau kita nak tulis 3,500. Cikgu tak nak awak tulis cara macam ni. Satu nombor satu kotak. Cikgu tak nak Okey, tak mau. Okey, yang betul, cara dah besar ni, kamu letakkan, bayangkan dia rapat-rapat aja. Tapi jarakkan sikit antara ribu dan juga ratus. Jadi macam ni. Tak perlu nak letak satu kotak, satu nombor macam ni. Bayangkan je dia rapat-rapat. Rapatkan aja. Maksudnya bayangkan buku kotak awak tu tiada kotak. Okey? Cara macam ni cikgu nak. Okey? Dan wajib jarakkan antara ribu dan juga ratus. Okey, kita pergi pada tadi contoh ni. Bagaimana nak menyebut, menulis cikgu dah tunjuk. Cara menyebut, bayangkan 3 nombor ni tak ada dulu. Jadi kamu hanya nampak 13. Jadi 13,701. 13,701. Kemudian kita pergi pula pada muka surat 2. Kalkulator ni dia sebut apa? Okey, yang Casey pegang. Casey pegang
20,004. 20,004. KV pula pegang angka yang bernilai 20,004. Sama kan? Jadi tapi KV sebut 2004. Jadi siapa yang betul? KC ke KV? KC yang betul ya. Cara sebutan KC 20,004. Yang ni baru betul. Okey. Seterusnya, kita pergi contoh kedua. Dia tulis 70,015. Dalam perkataan 70,015. Okey, dia kata saya tulis nombor dalam angka dan perkataan. Ini angka dan yang di bawah ini perkataan. Okey. Yang kawan dia yang perempuan ni yang belakang ni. Dia tulis 29,608. 29,608. Dan seorang lagi kawan perempuan dia 40,300. 40,300. Okey. So itu saja yang kita belajar pada hari ini untuk tugasan. Ada satu lagi contoh. Pada muka surat 3. Ini muka surat 3. Pada muka surat 3. 14. Bayangkan 3 nombor belakang ni tak ada. Jadi kamu yang nampak 14. 14,906. 14,096. Yang murid lelaki ni tulis. Yang murid perempuan ni pula tulis 14,906. Jadi yang mana betul? Iaitu yang betul cara penulisan dalam perkataan ialah murid perempuan ni jawab betul. 14,906. Jadi cikgu harap kamu dah faham bagaimana menyebut nombor dalam perkataan dan juga bagaimana menulis nombor dalam digit lah. Jadi untuk tugasan hari ini, kamu sediakan satu buku tulis, satu lagi buku tulis yang baru dan letakkan perkara dia matematik satu. Yang kamu kena buat ialah soalan uji diri ini yang terdapat pada muka surat 3 buku teks. Buat semua soalan, soalan 1 semua, soalan 2 semua dan soalan 3 semua. Okey, kalau tak faham boleh WhatsApp cikgu. Dan juga cikgu nak soalan ini kamu salin. Salin dulu soalan nombor 1, kemudian salin soalan A, kemudian letak jawapan di bawahnya. Lepas tu baru langkah 1 baru buat B. Baru pula buat B. Dah siap soalan B, langkah 1 baru buat C. Macam tu Okey. Dan tak perlu hantar tugasan, screenshot, hantar gambar ke, tak perlu. Kamu baik siapkan pelan-pelan. Semak. Dah siap. Saya akan semak minggu depan bila kamu datang ke sekolah. Okey, itu saja kelas PDPR kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada hari Khamis, tak silap cikgu. Okey, kita ada satu lagi kelas PDPR. Setiap minggu kita ada 2 kali kelas PDPR matematik. Okey, jumpa lagi di kelas lain kali. Okey, kelas. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.